Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ke Sekolah Rendah Agama Sungai Sedang untuk sesi 2021 tahun ini. Apa khabar semua? Anak-anak muda sihat? Alhamdulillah. Ustaz harapkan untuk tahun 2021 ini kita lebih baik daripada tahun-tahun lepas. Seperti yang sedia maklum, tahun persekolahan tahun ini adalah berbeza sedikit daripada yang tahun-tahun yang lepas. Tahun ini kita bermula dengan hari persekolahan pertama di rumah. Yang lepas-lepas kita berada di sekolah. Oleh sebab pandemik COVID-19 inilah, maka tahun 2021 sesi persekolahan lain sikit daripada yang lain-lain daripada sebelum-sebelumnya. Untuk makluman semua, Sekolah Rendah Agama Sungai Sedang ini telah lama wujud dan sehingga sekarang, tengoklah, sekolah sudah semakin maju dari segi kemudahan dan bertambah ramai yang mendaftar di sekolah kita. Sehingga Januari 2021, jumlah murid yang telah mendaftar di Sekolah Rendah Agama Sungai Sedang mencecah 590 orang, bermula daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Dan Sekolah Rendah Agama Sungai Sedang ini juga hanya menjalankan satu saja sesi persekolahan, iaitu sesi petang. Bermula dengan kehadiran murid jam 2 petang dan balik jam 5.35 petang. Seperti yang sedia maklum, sebelum-sebelum ni sekolah kita telah mencapai banyak kecemerlangan. Dua kecemerlangan yang Ustaz ingin bagi contoh. Yang pertama, sekolah kita mencapai kecemerlangan UPKK terbaik tahun 2018 dan PSRA terbaik sekolah Grade B tahun 2019. Syabas dan tahniah. Selamat datang ke SRA Sungai Sedang. Sebelum Ustaz nak bercerita tentang lebih lanjut lagi tentang apa yang ada di SRA Sungai Sedang, mari kita saksikan visi, misi sekolah dan juga senarai guru, guru kelas dan kaki tangan yang berkhidmat di SRA Sungai Sedang. Jom kita saksikan.
Selepas kita mengetahui tentang misi, visi dan senarai guru yang berkhidmat di SRA Sungai Sedang, Ustaz nak ceritakan tentang kemudahan-kemudahan yang ada di SRA Sungai Sedang. Mula-mula, Ustaz nak perkenalkan tentang projek yang baru siap ini, iaitu laluan berjalan kaki. Laluan berjalan kaki ini telah pun siap pada Disember 2020. Ia adalah hasil daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Laluan berjalan kaki ini nanti bolehlah anak-anak murid akan gunakan ketika hadir ke sekolah dan pulang semula ke rumah. Laluan berjalan kaki ini meliputi kawasan daripada pintu pagar, iaitu pintu 1 sekolah, bersambung dengan blok Rafulin. Kemudian laluan dari blok Rafulin ke pejabat dan ke kantin, dan laluan daripada blok Rafulin ke masjid. Jadi pentingnya laluan berjalan kaki berlumbung ni adalah untuk menghindari ataupun mengurangkan kepanasan dan juga mengelakkan anak-anak murid daripada terkena hujan dan panas. Baik, seterusnya Ustaz nak bawa anda semua ke blok yang besar. Ini dinamakan blok Rafulin. Kenapa dinamakan blok Rafulin? Kerana ada sejarah tersendiri. Ianya telah disumbangkan oleh Yayasan Rafulin yang hampir bernilai 4 juta ringgit. Bangunan ini mempunyai 3 tingkat, iaitu aras bawah, aras 1 dan aras 2, meliputi 17 buah kelas dan 1 bilik kelas yang diubah suai menjadi bilik guru. Jadi untuk tahun 2021 ada 17 buah kelas dan akan hampir, boleh dikatakan hampir keseluruhan bilik kelas digunakan sepanjang 2021. Pembinaan bangunan blok Rafulin ini mulanya pada tahun 2017 dan siap sepenuhnya Disember 2018, dan ia mula digunakan pada tahun 2019. Bangunan ini telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharifuddin Idris Shah, iaitu Raja Muda Selangor, pada 22 Februari 2019. Baik, antara yang terdapat di sepanjang blok Rafulin ini, aras bawah ada 6 buah kelas, aras 1 ada 5 buah kelas, 1 bilik guru, dan aras 2 iaitu atas sekali ada 6 buah kelas. Di setiap aras ada tandas murid. Aras 1 ada tandas murid perempuan dan aras 2 ada tandas murid lelaki. Manakala yang bawah sekali menempatkan tandas guru lelaki, tandas guru perempuan, tandas OKU yang juga tandas VIP, dan juga bilik utility untuk pembersih kawasan. Baik, seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, dalam blok Rafulin ini terdapat tandas guru, iaitu tandas guru lelaki dan tandas guru perempuan di aras bawah. Tandas guru ini digunakan oleh guru-guru sepanjang berada di sekolah, dan juga ia menjadi tandas kegunaan pelawat sekiranya pelawat hadir ke sekolah. Di antara tandas guru lelaki dan tandas guru perempuan ada 1 tandas, iaitu tandas untuk orang kelainan upaya atau OKU. Ia juga menjadi tandas VVIP sekiranya ada VVIP atau VIP, contohnya adun datang, ahli parlimen datang, pegawai-pegawai besar datang nak menggunakan tandas, maka mereka boleh gunakan tandas VVIP ataupun tandas OKU. Dan di sebelah tandas OKU ini
ia adalah bilik utiliti pembersihan yang digunakan oleh kakak pembersih kawasan. Jadi tandas guru lelaki, tandas guru perempuan, tandas OKU atau tandas VIP dan juga bilik utiliti adalah kawasan ataupun tempat yang mana anak-anak murid tidak dibenarkan masuk. Hanya yang berkenaan saja. Contohnya boleh gunakan tandas OKU jika anak-anak murid ada mengesahkan yang dia adalah OKU. Baik, seterusnya kemudahan yang ada di Blok Rafulin adalah tangga. Tangga di Blok Rafulin ada dua bahagian. Satu untuk tangga lelaki dan satu untuk tangga perempuan. Kita namakan dia laluan murid perempuan dan laluan murid lelaki. Tangga bagi laluan murid perempuan berada di sebelah tandas guru perempuan, manakala tangga laluan murid lelaki adalah berada di hujung bangunan di Blok Rafulin. Jadi tangga ini adalah kegunaan anda apabila masuk daripada pintu pagar melalui laluan pejalan kaki, terus naik ke tangga untuk mereka yang berada di kelas aras 1 dan aras atas, begitu juga dengan lelaki. Jadi murid-murid tak akan bercampur antara lelaki dan perempuan apabila datang ke sekolah dan balik semula ke rumah masing-masing. Okey, sekarang Ustaz nak tunjukkan dan Ustaz nak bagi tahu pada semua, kalau anda masuk ke sekolah SRA Sungai Sedang, anda tidak akan menjumpai tong-tong sampah yang berada di kaki 5. Yang ini disebabkan kami telah menyimpannya ataupun telah meletakkan satu lokasi tong sampah khas yang besar sedikit daripada kelas di hujung bangunan Blok Rafulin. Itu kita namakan dia sebagai lokasi penempatan tong sampah hitam. Tak banyak, hanya ada 3 tong saja, dan tong sampah hitam ni diisi dengan sampah-sampah yang diambil ataupun dikutip di dalam kelas. Kemudian sama ada anak murid akan membuang sampah yang ada dalam kelas tu ke dalam tong sampah yang berwarna hitam nanti. Jadi makcik ataupun akak pembersih kawasan akan mengambil semua sampah yang telah dikumpulkan daripada kelas di tong sampah hitam ni, dan dia akan membuangnya ke tong sampah yang besar di pagar sekolah. Jadi kalau anda masuk ke SRA Sungai Sedang, memang tak akan menjumpai tong-tong sampah yang berada di kaki 5 bangunan. Seterusnya adalah bilik guru. Ini gambar bilik guru. Bilik guru ini adalah menempatkan semua guru yang bertugas, yang mana guru-guru ni bermula bertugas bermula jam 1 petang dan mereka akan pulang selepas pukul 6 petang. Jadi waktu-waktu tersebut mereka akan berada di bilik guru untuk menyiapkan tugasan-tugasan, sama ada tugasan hari itu ataupun tugasan untuk hari esoknya. Jadi untuk anak murid, bilik guru ini adalah kawasan yang tidak boleh dimasuki sesuka hati, kecuali ada arahan guru untuk mengambil barang, buku ataupun sebagainya. Murid tak boleh lepak sesuka hati dalam bilik guru. Dia adalah bilik yang terkawal. Baik, seterusnya adalah tandas. Tadi Ustaz ceritakan tentang tandas guru yang berada di aras bawah. Yang ini Ustaz nak ceritakan tentang tandas murid. Tandas murid ada 4 buah tandas. Okey, 2 tandas di bahagian aras 1 dan 2 tandas di aras 2. Tandas di aras 1 adalah tandas untuk murid perempuan, manakala tandas aras 2 adalah tandas untuk murid lelaki. Ada 2 tandas untuk murid perempuan, kita bahagikan pula kepada 2. Satu, tandas murid untuk murid tahap 1, iaitu murid darjah 1, 2 dan 3. Manakala satu lagi adalah untuk murid darjah 4, 5, 6 ataupun tahap 2. Begitu juga dengan tandas lelaki di aras 2.
aras paling atas sekali ada 2 pintu tandas, ada 2 bahagian tandas. Satu tandas murid lelaki untuk tahap 1 dan yang kedua tandas murid untuk tahap 2. Tahap 1 adalah untuk darjah 1, 2 dan 3, manakala tahap 2 adalah untuk murid darjah 4, 5 dan 6. Apabila memasuki tandas, yang ini Ustaz harap semua dapat mengikuti peraturan-peraturan tandas. Pertama, ketika nak masuk ke dalam tandas, baca doa nak masuk tandas. Yang kedua, menggunakan slipper yang telah pun disediakan. Slipper ni guna duit anda tau, guna duit daripada infak amal khair yang anda sendiri sedekah setiap minggu. Kemudian gunakan slipper tersebut. Kemudian gunakan tandas dengan bijak, flush ataupun pump setelah digunakan. Kemudian sebelum keluar, cuci tangan dengan sabun. Sabun ni juga menggunakan duit anda, duit infak amal khair. Kemudian jimatkan penggunaan air, okay, jaga kebersihan tandas dan susun kembali slipper setelah digunakan, ya. Sebab slipper-slipper ini nanti akan digunakan juga oleh kawan-kawan anak-anak murid yang lain. Jadi gunakan tandas dengan bijak dan ikut peraturan yang ada dalam tandas supaya kemudahan ini boleh digunakan sampai bila-bila. Baik, setelah kita ikuti beberapa kemudahan-kemudahan, kita tengok sedikit maklumat yang seterusnya, iaitu berkaitan tentang kelas. Kelas sepanjang PKP ni ada sedikit perbezaan dari segi susunan, di mana kalau kelas mengikut SOP ataupun pergerakan yang diarahkan, kelas tersebut disusun secara bersendiri ataupun berasingan, macam peperiksaan seorang demi seorang. Tapi cukup untuk kelas dihadiri oleh 42 ataupun 43 orang murid. Manakala kelas yang biasa sebelum PKP ini adalah kelas yang biasa susunannya seperti ini, dan kelas ini adalah yang biasa dah lama digunakan setiap hari sebelum PKP terlaksana. Jadi mereka boleh duduk bertiga, kadang-kadang ada guru menyusun 2, kadang-kadang 3, 2, 3, 3, 3, 3 dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah ikut kreativiti kelas masing-masing. Apa pun susunan dalam kelas, anda kena ikuti peraturan dalam kelas. Duduk di tempat yang telah disediakan dan telah ditentukan, dan jangan merosakkan harta benda kelas. Kita kena jaga kelas kita supaya bersih dan cantik sentiasa. Setiap tahun sekolah ada pertandingan kelas tercantik dan kelas terbersih. Jadi setiap tahunlah anda akan usaha untuk menjadikan kelas anda kelas yang terbaik. Ada hadiah menanti sekiranya kelas anda kelas yang terbaik dan tercantik. Okey? Okey, ini cerita mengenai laluan pejalan kaki tadi. Yang tadi Ustaz ceritakan laluan pejalan kaki daripada pintu pagar ke blok Rapulin, dan yang ini adalah blok Rapulin ke pejabat dan ke kantin. Maka inilah laluan dia. Laluan ni tak boleh ramai-ramai, hanya boleh dilalui seorang saja lebar dia, dan berhati-hati ketika melalui laluan ini sebab laluan ini ada tangga dan ada kawasan berumput. Nanti kalau tersilap, dia boleh jatuh dan boleh tergelincir. Tapi ia sangat membantu untuk anak-anak murid bergerak daripada kelas ke pejabat dan dari pejabat ke kantin. Baik, seterusnya ini adalah pejabat sekolah. Kat sinilah segala urusan pengurusan dan pentadbiran sekolah berlaku. Murid-murid tidak boleh ataupun tidak dibenarkan berada di pejabat sekolah sesuka hati, tetapi boleh masuk sekiranya ada urusan tertentu. Di pejabat inilah terletaknya bilik guru besar, bilik dan juga ruangan
untuk penolong-penolong kanan, sama ada penolong kanan pentadbiran dan akademik, Ustazah Rahmah, penolong kanan hal ehwal murid, Ustazah Hajah Sumiah, dan juga guru kokurikulum Ustazah Mazlina Misnan. Juga berada dalam bangunan pejabat ini adalah bilik mesyuarat. Jadi kalau ada apa-apa urusan mesyuarat-mesyuarat penting, maka kat sinilah lokasinya yang dibincangkan. Begitu juga segala bentuk urusan dari segi pendaftaran, bayaran yuran, pertukaran dan segala macam bentuk pentadbiran akan diuruskan oleh Puan Kerani kita yang berada di pejabat. Jadi ingat ya, Ustaz, jangan berada di pejabat sesuka hati. Hanya boleh masuk dan keluar ketika hanya ada urusan penting sahaja. Baik, seterusnya kemudahan yang lain adalah kantin sekolah. Kantin ini adalah lokasi yang boleh dikatakan popular lah di kalangan semua sekolah, kerana waktu kantin, pada waktu rehat ni lah semua murid akan berada di kantin untuk membeli makanan dan membeli minuman. Sebelum PKP, waktu rehat terbahagi kepada dua sesi. Sesi pertama untuk murid tahap 1, iaitu darjah 1, 2 dan 3. Rehat mereka pada jam 4 petang hingga 4.20 petang. Manakala untuk tahap 2, iaitu darjah 4, 5 dan 6, waktu rehat mereka adalah jam 4.30 petang atau 4.30 petang sehingga 4.50 petang. Jadi waktu rehat inilah mereka akan pergi ke kantin dan membeli makanan dan minuman. Tetapi selepas pada waktu PKP dan apabila sekolah dibenarkan kembali beroperasi, waktu rehat telah bertukar. Jadi mereka semuanya rehat pada waktu yang sama, iaitu pukul 4 hingga pukul 4.20 petang. Dengan cara makanan dalam bentuk bungkusan dan minuman akan dihantar oleh pengusaha kantin dan pekerja ke kelas masing-masing. Pada waktu PKP ini, macam tahun-tahun sudah, waktu rehat ataupun makanan dan minuman akan ditempah oleh ibu bapa sehari ataupun 2 hari sebelum hari persekolahan. Ini memudahkan bahawa pengusaha kantin untuk menyiapkan makanan. Jadi ibu bapa dan juga murid perlu sentiasa peka terhadap maklumat-maklumat berkaitan tentang tempahan-tempahan makanan. Guru akan sentiasa mengemaskini maklumat-maklumat setiap hari supaya tiada murid ataupun ibu bapa yang tercicir maklumat mengenai tentang tempahan makanan. Baik, seterusnya pada waktu rehat ni ada lagi satu lokasi yang menjadi tumpuan, iaitu kedai sekolah. Kedai sekolah ni dia tidak beroperasi sepanjang masa. Ada waktu-waktu tertentu saja dia beroperasi, iaitu pada pukul 2 sehingga 2.20, iaitu sebelum pembelajaran berlaku, dan juga pada waktu rehat. Ada kalanya pukul 4 baru dibuka ataupun 4.30 baru dibuka. Kedai sekolah ini tak adalah menjual pelbagai makanan dan makanan-makanan ringan, keripik dan apa semua. Memang tak ada. Tapi hanya menjual peralatan-peralatan persekolahan yang perlu saja. Pensel, pemadam, pembaris, pen, kertas, buku, ada kalanya lencana dan macam-macam lagi. Tapi dia berkaitan tentang persekolahan. Harga pun harga yang melibatkan macam kedai buku lah dan alat tulis. Senang cerita, kedai sekolah adalah macam kedai alat tulis. Tapi ingatlah, jangan terlalu berboros di kedai sekolah. Kalau hanya beli pada peralatan yang diperlukan sahaja. Jangan nak berbelanja macam kita berbelanja dekat pasar raya. Baik, seterusnya saya nak tunjukkan kepada anda satu lokasi yang diisyarkan sebagai lokasi larangan ataupun kawasan larangan sekolah.
sebab ada tanda dilarang masuk, bahaya dan sebagainya, iaitu tangki kumbahan. Tangki kumbahan di Sekolah Sungai Sedang ni adalah satu-satunya kawasan yang sangat unik. Kenapa dia jadi kawasan yang berbahaya? Sebab tangki inilah dia akan menjalankan proses-proses kimia supaya apa yang kita gunakan di tandas, contohnya apabila murid telah menggunakan di tandas, dah flush, kemudian air kumbahan najis kita tu akan pergi ke tangki yang besar ni, dan dia akan menjalankan prosesnya. Dan proses-proses ini berlaku dengan campuran-campuran dan macam-macam, dan dia akan keluar ke parit, ke saluran luar dengan menghasilkan air yang jernih, air yang bersih. Jadi itulah bezanya antara tangki kumbahan yang besar ini dengan sekolah-sekolah lain. Jadi sebab itu kawasan ini jelas ia tertera sebagai kawasan larangan. Murid ataupun siapa-siapa saja tidak dibenarkan masuk kecuali hanya orang-orang tertentu sahaja. Okey, itulah tadi sedikit sebanyak tentang pengenalan dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di SRA Sungai Sedang. Apa pun yang berlaku, pihak sekolah harapkan kita semua warga SRA Sungai Sedang dapat memberikan kerjasama dan saling bantu-membantu untuk meningkatkan dan mengekalkan kecemerlangan sekolah ini sampai bila-bila. Segala permasalahan ataupun pertanyaan boleh tertera ataupun boleh hubungi di nombor yang ada di bawah ini, dan pastikan kita mengekalkan kecemerlangan SRA Sungai Sedang dari dulu sampai bila-bila. Selamat kembali ke SRA Sungai Sedang. Assalamualaikum.